keputusan Syekh Hakim ni, Syekh Mursyid. Dia kata begitu juga Syekh. Syekh pun tak boleh terima semua murid. Yang ini saya pernah cerita. Ayah Wahab style dia ialah kalau orang tu nak ambil bai'ah, Ayah Wahab akan tanya dulu. Ayah Wahab akan cakap ke dia, bukan Ayah Wahab tanya, tapi Ayah Wahab ni dia tembak je. Dia kata kalau nak main judi dulu, kalau nak tikam dulu, dia kata kalau nak tengok wayang telanjang dulu, tengok dulu. Dah selesai besok baru datang. Maksudnya kalau dah betul-betul nak bertaubat baru datang. Jadi dia bagi kata dua terus. Jadi siapa yang terasa balik dah dulu. Tapi siapa yang betul-betul rasa aku nak berubah juga, datang. Itu berlaku pada saya ketika 10 orang datang daripada Kuala Selangor ke atas saya. 10 orang datang daripada Kuala Selangor ke daripada Perak, saya tak ingat dah yang tempoh hari saya suruh balik tu. 10 orang tu datang, bila saya tanya dia nak ambil bai'ah. Saya tanya, saya pun tak kenal. Saya tanya kenal saya ke tak kenal. Dia kata tak kenal. Saya kata tak kenal, saya tak boleh jadi syekh. Kalau tak kenal saya tak boleh jadi syekh pada dia. Sebab dia kalau nak jadikan saya syekh, dia mesti bersungguh-sungguh dan dia mesti cinta. Dan dia mesti dah tahu saya punya pengajaran macam mana, cara saya macam mana, adakah saya ni ada ijazah daripada guru sebelum ke, saya ni betul ke syekh ataupun saya bukan. Dia kena tahu tu semua dulu. Dan kalau dia minat, dia cinta, baru boleh jadi murid. Dan saya pula hanya boleh terima dia kalau dia sungguh-sungguh. Jadi kebanyakan orang yang mengambil bai'ah, dia ingat bai'ah ni macam ijazah. Dia ingat bai'ah ni macam ambil ijazah wirid sana, wirid sini. Bukan. Bai'ah ni pertautan, perjanjian taat setia untuk menjadi hamba Allah. Jadi kita dah taat setia untuk jadi hamba Allah. Jadi kita sangat cemburu kalau ada dalam hari-hari kita bila kita balik rumah, kita buat jahat dengan mak kita ke ataupun dengan suami kita ke, kalau konteks tuan-tuan, kita sangat cemburu sebab kita dah jaga dah, sebab kita dah berjanji. Tuan-tuan nampak tak? Jadi benda tu perlu kepada sungguh-sungguh. Dia tak boleh sekadar ambil zikir, lepas tu bila nak zikir, bila lapang zikir, ataupun bila ada majlis tuan-tuan pun pergi sana dan tuan-tuan hanya pergi menyanyi-nyanyi. Ni yang berlaku, betul tak? Walaupun tuan-tuan pergi zikir, tapi tuan-tuan hanya pergi menyanyi-nyanyi. Ada tak tuan-tuan pergi tu hanya betul-betul sebab iktiraf tuan-tuan tu ahli maksiat, cakap berhadap kepada Allah mengaku? Adakah tuan-tuan betul-betul bila tuan-tuan sebut Rasulullah, tuan-tuan nak berpaut kepada Rasulullah sebab kita memang tak mampu untuk bersihkan diri kita? Ke tuan-tuan pergi sana untuk ketawa-ketawa? Ke tuan-tuan pergi sana sebab nak cari kawan-kawan yang ada datang waktu majlis tu? Jadi benda ni perlu kepada syekh yang pegang majlis tu. Kalau syekh tak pegang, syekh pun pegang telefon dekat depan, memang tuan-tuan kat belakang memang lagi main lah. Satu, kalau ada syekh yang sebenar, bila datang dia akan cakap, dia akan conquer majlis tu. Supaya semua orang iktiraf, kita ni ahli maksiat. Kita datang dalam kereta, jangan main. Sebab datang tu untuk taubat. Datang sini bukan untuk nyanyi-nyanyi, bukan. Tuan-tuan faham saya sebut? Jadi itu syekh yang sebenar. Jadi murid tadi tu, guru tu mesti tengok adakah dia betul-betul bersungguh-sungguh ataupun tidak. Kalau tidak, pergi main dulu. Sebab kalau dia datang pun biasanya tak jadi. Satu saya biasa cakap lah, saya baik murid saya yang sekarang ni ke ataupun dulu-dulu lah yang bukan ambil tarekat, saya cakap saya sungguh-sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan belajar, saya ambil. Tuan-tuan tak nak belajar, tuan-tuan cari guru lain. Kalau tuan-tuan nak main-main, ada murid-murid yang dia suka guru yang macam kelakar-kelakar, macam bila buat ngajar kat papan hitam tu menari-nari. Saya takkan buat gitu. Ilmu mahal. Ilmu dia ada maruah. Tuan-tuan nak menari, ini bukan tempat ilmu. Jadi saya ajar murid-murid saya tu strict. Siapa yang hati dia tu bersih, dia akan terima benda tu sebab benda tu datang daripada adab Rasulullah. Adab daripada agama kita. Bukan menari-nari, bukan. Itulah saya nak sebut. Jadi daripada dulu sampai sekarang saya cakap macam itulah. Siapa yang serius, saya tanggung serius tuan-tuan. Siapa yang tak serius, tuan-tuan pakailah yang tak serius. Kalau tuan-tuan tak serius, saya pun tak pegang lah tuan-tuan. Siapa yang serius saya pegang sampai tangan saya melecur tuan-tuan. Kalau saya pegang tu, saya sampai tangan saya melecur. Sekira-kira kalau tali yang saya tarik tu ada benda nak tarik tuan-tuan, saya akan tarik tali tu walaupun tangan saya melecur. Tapi kalau tuan-tuan memang tak suka, saya lepas tangan tali tu. Sebab baik saya cari orang yang nak daripada orang yang macam tak faham lagi. Saya tak begitu. Sebab apa jadi gitu? Sebab saya bukan bertuhan kepada murid. Macam tu. Jadi begitu juga tadi ya. Jadi syarat-syarat ni perlu dilalui. Syarat-syarat ni perlu dilalui bagi seorang guru dan juga bagi seorang murid. Jadi murid bukan senang-senang main terus ambil je mana-mana guru yang dia tengok, oh ni syekh ni ada ijazah ni apa. Pergi dulu. Mula-mula kena tengok dia ada tak izin daripada guru tu. Tu yang pertama sekali. Lepas tu tengok ilmu dia. Ilmu dia tu ilmu ahli sunnah ke tidak? Ke takut syiah ke kan liberal ke yang baru ni apa? Millah apa? Itulah yang terbaru ni, Millah Ibrahim tu ke. Kena tengok dulu pahaman dia tu apa. Jadi tuan-tuan tu perlu ada ilmu yang fardu ain. Maksudnya tuan-tuan nak kena tahu mana betul mana tak betul. Barulah tuan-tuan boleh jadikan dia tu
syekh tuan-tuan. Yang jadi masalah ni sekarang sebab orang pergi ambil dengan syekh tapi dia pun tak ada ilmu budak tu. Dia pun tak ada. Jadi dia pun dengar orang ni ada karomah itu, ada karomah ini, kita pun pergi ambil. Yang ambil bukan ambil karomah. Tuan-tuan pergi berguru bukan nak terbang tuan-tuan. Tuan-tuan nak berguru bukan nak terbang, bukan nak jalan atas air. Walaupun wali-wali tu jalan atas air, jalan terbang, bukan itu yang kita nak. Yang kita nak ialah mati. Yang kita nak mati tu, dah mati tu besok baru selesai kat atas, baru selesai dekat syurga besok. Jadi yang kita nak tu ialah keredaan Allah. Hatta jika tuan-tuan berzikir sekalipun, yang kita kendaki bukannya barang yang tuan-tuan nampak daripada natijah, daripada mimpi, daripada cahaya. Bukan itu yang kita nak. Bahkan bukan pula bila kita zikir tu kita nak ketenangan, kita rasa tenang. Bukan. Yang kita nak tu penerimaan Allah. Walaupun kita rasa macam tak tenang, tapi yang kita kendaki tu adalah penerimaan Allah. Kalau kita dosa banyak sekalipun, kalau Allah kata okey, aku ampunkan, aku kasih, aku ampunkan, kan itu terlebih baik daripada tuan-tuan serban besar, beramal banyak, lepas tu rasa tuan-tuan rapat dengan Allah. Allah tengok pun benci. Aku tak ada kata apa-apa, engkau mengiktiraf diri kau sendiri sebagai orang yang rapat. Padahal sepatutnya kau lebih perlu mengiktiraf diri kau sebagai ahli maksiat. Tuan-tuan faham ke tak faham tersebut? Jadi kadang-kadang orang tu maksiatnya banyak, tapi sebagai iktiraf dia rasa diri itu hamba, kembali kepada Allah. Ada orang tu maksiat sikit, tapi sebab dia rasa diri dia tu Tuhan, tak kembali kepada Allah. Tuan-tuan dapat tak faham? Jadi tujuan kita tu ialah perasaan. Tujuan kita berguru tu ialah perasaan, supaya dapat guru tu bawa kita kepada mati. Nak sampai kepada mati tu ialah dengan membersihkan hati. Jadi perlu ada saringan daripada pihak guru dan perlu ada saringan daripada pihak murid itu sendiri. Murid yang menuntut kepada syekh tahkim